Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua anak murid Cikgu Tingkatan 3. Hari ini kita akan mempelajari satu lagi produk mekatronik bernama mesin basuh automatik. Ia adalah sebuah mesin yang direka untuk membasuh pakaian dengan pelbagai mod pilihan. Secara umum, mesin basuh ini mesti ada wash, drain, rinse dan spin. Ia akan bermula dengan menekan butang start dan akan berhenti dengan sendirinya. Elemen mekatronik untuk mesin basuh automatik ni ada 4. Yang pertama ialah sistem elektrik, iaitu membekalkan tenaga elektrik kepada keseluruhan sistem. Ada sistem mekanikal, yang mana ia akan menghasilkan putaran pada drum ketika mencuci pakaian. Sistem elektronik, iaitu ada pilihan mod pada butang panel kawalan, diproses untuk melaksanakan arahan. Dan akhir sekali ialah sistem kawalan dan pengaturcaraan, yang mana dia akan mengawal hal laju dan arah putaran motor EU dalam mesin basuh. Kita tengok yang pertama, sistem elektrik, membekalkan tenaga elektrik kepada keseluruhan sistem. Dia ada motor, tapi motor ni ialah motor EU kerana dia menggunakan arus ulang alik untuk menggerakkan sistem mekanikal, dan dia ada pengubah. Pengubah ini berfungsi untuk mengubah dan membekalkan arah voltan. Seterusnya kita nak membincangkan sistem mekanikal. Sistem ini menghasilkan putaran pada drum ketika mencuci pakaian. Ini adalah keratan mesin basuh sebelah belakang. Ini drum. Pada drum ini dipasangkan tali takal dan juga tali sawat. Okey, yang bulat ni macam tayar ni kan, ni takal. Ni ada sambungan tali sawat di situlah. Dan kemudian kat bawah ni ada pemacu motor pula. Okay, takal dan tali sawat memindahkan gerakan secara linear. Okay, kemudian gerakan gear ada kat sini dengan galas berbola, dan kita ada drum untuk memasukkan pakaian. Untuk sistem elektronik pula, kita ada pelbagai pilihan mod pada butang panel kawalan, yang mana akan diproses untuk melaksanakan arahan. Inilah butang kawalannya. Antaranya ada arahan seperti on atau off, start dan juga pause. Papan kita tercetak ini kita ada kapasitor dan diod, iaitu ada banyak elemen-elemen elektronik yang lain, komponen-komponen elektronik yang lain. Ini adalah diod ataupun diod. Ini adalah kapasitor. Selain daripada itu juga dinyatakan ada penderia berfungsi untuk mengesan air dalam drum, dan juga pemacu motor yang akan memacu motor EU. Akhir sekali kita ada sistem kawalan dan pengaturcaraan. Sistem ini berfungsi untuk mengawal hal laju dan arah putaran motor EU dalam mesin basuh. Seperti biasa, kita akan ada satu papan litah. Ini adalah papan mikro pengawal. Yang ini di mana kita akan membuat satu atur cara menghasilkan tindakan kawalan terhadap sistem elektrik, sistem elektronik dan sistem mekanikal. Fungsi kawalan pula, iaitu fungsi tindakan-tindakan ini akan bergantung kepada pengaturcaraan. Okay, dan dia juga akan dimasukkan dalam panel kawalan mesin basuh automatik. Ada kat sini. Ini adalah gambar rajah blok mesin basuh automatik. Seperti biasa, awak perlu membahagikan ruang kepada 3 dengan garisan putus-putus. Okey. Kemudian awak kena buat kotak, 3 kotak sebelah atas. Okey, yang mana kotak yang pertama awak letak input, kotak yang kedua awak letak proses, kotak yang ketiga awak letak output. Okey, di sini sangat penting. Kalau awak tengok kat sini betul-betul, kita ada satu kotak, ada 2 kotak, dan ada satu kotak yang lebih besar, yang mana 2 kotak kecil tadi berada dalam kotak besarnya tadi. Maksudnya ini adalah satu perkara ataupun komponen, iaitu mod pilihan. Ini adalah komponen elektronik. Ini adalah satu lagi ialah penderia. Okay, kesilapan umum pelajar ialah 2 kotak ni dicantumkan. Salah. Ini kotak berbeza, satu kotak. Ini kotak yang kedua tidak bercantum. Dan dia mesti berada dalam satu kotak yang lebih besar, iaitu bermaksud mereka dua komponen ini memainkan peranan yang penting sebagai input. Mesti bekerja bersama-sama. Pada proses pula, kalau ikut pada asasnya, kita ada 2 kotak. Kotak yang di atas ialah pengaturcaraan, kotak di bawah ialah pengawal. Tapi untuk mesin basuh automatik ni, kita dapati ada kotak yang lebih besar dan dalam dia ada kotak kecil. Kotak yang kecil ni ada satu komponen nama dia mikro pengawal. Okey.
Output pula, kita ada satu kotak besar. Dalam kotak ni ada 3 kotak. Kotak yang pertama ialah kotak untuk motor AU. Motor AU ialah komponen elektrik. Ini adalah kotak yang kedua. Takal dan tali sawat merupakan komponen sistem mekatronik, sistem mekanikal. Yang ni pula ialah pemacu motor yang mana merupakan komponen elektronik. Okey, tindakan ketiga-tiga ini akan menghasilkan drum untuk berpusing mengikut arahan kawalan dan pengaturcaraan ini tadilah. Okey. Secara umumnya, isyarat input daripada mod pilihan pada panel kawalan akan dihantar kepada sistem kawalan yang terdiri daripada mikropengawal. Awak letakkan input kat sini. Okey, maka arahan ni bila awak letak start, dia akan hantar kepada mikropengawal. Mikropengawal akan memulakan arahan-arahan dia lah. Selain daripada isyarat input pada mod kawalan, mesin basuh ini juga menerima input daripada penderia. Apabila air dalam drum telah penuh. Ataupun isyarat-isyarat yang lain lah. Drum air dah habis, air dah dikeluarkan dan sebagainya. Dan isyarat kawalan pula akan menggerakkan motor AU yang digabungkan bersama mekanisme tali takal dan tali sawat. Jadi drum pula, okay, sebab motor AU ni ada kaitan dengan drum. Drum ni akan pusing lah. Pusing arah ni, pusing arah sana, ataupun pusing dengan sangat laju. Macam-macam lah. Okay. Ini cerita mesin basuh automatik. Sekian, terima kasih.